Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu daripada amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita kini berada pada pertengahan bulan Rejab. Hari ini 16 daripada bulan Rejab, dan sebenarnya kita telah hampir kepada bulan Ramadan. Maka dengan sebab itu kita kena rancang dari sekarang apa yang bakal kita lakukan pada bulan Ramadan. Apakah persediaan-persediaan yang perlu kita lakukan untuk kita menyambut bulan Ramadan, supaya Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Setiap kali ada sesuatu perkara yang penting, maka kita akan adakan persiapan. Katalah ada sultan ataupun menteri nak datang ke surau ini, pasti akan ada satu mesyuarat ahli jawatan kuasa. Apa yang kita nak buat? Bagaimana kita nak sambut sekian-sekian? Kan? Begitu juga bila mana kita merasakan Ramadan itu merupakan satu bulan yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka kita perlu ada khutbah, ada perancangan bagaimana untuk kita melalui Ramadan tersebut. Kita cuba muhasabah diri kita, kita lihat Ramadan yang lepas, apa perkara-perkara yang kita rancang tapi tak berjaya dilakukan, apa perkara-perkara yang kita rasa perlu diperbaiki untuk Ramadan yang akan datang ini. Maka dengan sebab itu kita kena ada khutbah kita kena ada perancangan kita. Lihat bagaimana Quran kita. Tahun lepas kalau kita boleh khatam 2 juzuk, tahun ini kita berikhtiar cadangan untuk naikkan KPI kita kepada 3 bukan 2 juzuk, 2 kali khatam. Kali ini nak dapatkan 3 kali khatam. Kalau sebelum ni kita ada culas dalam solat tarawih, kali ini kita azam untuk tak ponteng solat tarawih. Kalau sebelum ni buat 8 sahaja, kali ni nak tingkatkan kepada 20 rakaat. Kalau sebelum ni kita tak ada nak taja makan, tak ada. Tapi tahun ni kita rasa kita nak bagi orang buka puasa, taja orang buka puasa, maka perlu ada persediaan dari segi kewangan. Kena ada simpan. Okey, duit ni simpan untuk taja orang buka puasa. Kan, supaya kita dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Kemudian bagaimana iktikaf kita? Kalau sebelum ni, Ramadan yang sebelum ni, kita tak ada iktikaf. Iktikaf dalam arti kata yang sebenar kalau kita belajar dalam kitab fiqh adalah kita meninggalkan perkara-perkara dunia. Pada 10 akhir Ramadan kita akan duduk berada di masjid, tak keluar. 10 hari itu duduk dalam masjid. Kan? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada setiap kali Ramadan. Nabi
akan beriktikaf di masjid dan Nabi tak akan keluar. Hatta kalau kita belajar dalam bab iktikaf yang sebenar, kalau ada kematian pun kita tak boleh tinggalkan. Maksudnya kita tak boleh tinggalkan masjid, duduk dalam masjid sampai macam tu. Maksudnya keberkatan ataupun besarnya bila mana kita nak ambil, nak tinggalkan dunia ni, nak untuk diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau ada yang berancangan tak pernah lagi dalam kehidupan dia buat umrah dalam bulan Ramadan, maka tahun ni berazam nak buat umrah dalam bulan Ramadan, kerana besarnya pahala bagi orang yang melaksanakan umrah pada bulan Ramadan. Seperti mana sabda Nabi SAW, barang siapa yang melakukan umrah pada bulan Ramadan, pahalanya umpama dia buat haji bersama dengan Rasulullah SAW. Bukan bererti jatuh kefarduan hajinya, haji tetap wajib kalau tak pergi haji lagi. Cuma orang yang buat umrah dalam bulan Ramadan, Allah gandakan pahalanya seolah-olah dia melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi SAW. Maka lihat dan belajar tentang bagaimana nak menyambut, bagaimana para ulama menyambut bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Di samping kita sentiasa berdoa kepada Allah, kan, dah mula dah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita dapat segala kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Orang yang beriman, para salafus salih, mereka sangat tertunggu-tunggu untuk dapat kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan. Doa dengan Allah, minta supaya Allah panjangkan usia, supaya dapat dia menempuh sebulan dalam bulan Ramadan. Dalam masa yang sama digunakan masa tersebut untuk memperbanyakkan amal ibadah, untuk memperbanyakkan bekalan untuk dia bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kepada saya, tuan-tuan, puan-puan, merancang apa perkara yang perlu kita lakukan untuk kita menyambut bulan Ramadan bagi diri kita. Saya tahu surau masjid dah mula ada gerak kerja, dah mula ada cari dana, dah mula cari imam tarawih dan sebagainya. Pengisian-pengisian yang ada itu untuk surau, untuk masjid. Tetapi untuk kita sendiri, KPI kita sendiri, apa yang perlu kita lakukan untuk kita menyambut bulan Ramadan yang penuh barakah itu? Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan seterusnya kita dapat sama-sama menempuhi bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kitab kita ini, himpunan kisah benar tapi pelik, dan kita telah sampai pada kisah yang ke-18. Kisah yang ke-18 ini adalah kisah berkaitan tentang kehidupan satu alam yang lain daripada kehidupan manusia, iaitu kehidupan jin. Dan kita wajib percaya dan beriman adanya alam jin selain daripada alam manusia. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, iaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini apa ciri-cirinya? Yang pertama, dia beriman dengan perkara-perkara ghaib, dan dia mendirikan solat serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi syahid ataupun dalil dekat sini adalah berkaitan tentang allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mempercayai adanya kehidupan alam ghaib selain daripada alam kehidupan manusia. Alam ghaib ini apa? Alam ghaib ini adalah satu kehidupan yang mana kita tak boleh nampak dengan panca indera kita. Kita tak boleh nampak dengan mata kita, tetapi sebenarnya dia wujud dan dia ada. Antara alam ghaib yang wajib kita percaya adanya alam jin dan alam syaitan, adanya malaikat, adanya syurga dan neraka, adanya hari akhirat. Ini perkara-perkara ghaib yang wajib kita beriman. Barang siapa yang mengingkari adanya kehidupan selain daripada kehidupan manusia, iaitu alam jin, dia kata tak ada alam jin dalam hidup ni, manusia-manusia je, maka dia boleh jatuh kepada kufur. Sebab benda itu adalah satu perkara yang wajib kita beriman dengannya, iaitu adanya alam kehidupan selain kehidupan manusia. Ini berdasarkan juga
firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kehidupan jin di alam ghaib ini adalah benar seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan dan juga jin dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ini wajib kita percaya. Jin, setan dia dapat tengok kita, tetapi kita tak dapat lihat dia. Jadi daripada ayat inilah dikeluarkan beberapa hukum. Antaranya, kalau ada orang yang mendakwa dia dapat melihat jin dan syaitan, maka dia telah menafikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran kata jin dan syaitan boleh melihat manusia, tetapi manusia tidak boleh melihat jin dan syaitan. Kadang-kadang ada orang yang mendakwa dia ni boleh tengok benda-benda gaib ni, mata dia boleh nampak, Allah buka hijab dia. Maka bagaimana dengan ayat ini bila mana Allah menyatakan bahawa sesungguhnya syaitan dan kaumnya dapat melihat kamu dengan keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Mungkin apa yang dilihat itu adalah jelmaan, seperti mana Nabi SAW ada menyatakan bahawa jin boleh menjelma menjadi binatang dan sebagainya. Sebab tu dalam sebuah hadis ada dinyatakan bila mana masuk ular hitam dalam rumah, jangan terus katuk bunuh. Cakap dengan dia dulu, halau, suruh dia keluar dulu. Keluar daripada rumah aku, ni rumah aku, jangan duduk dalam rumah aku. Kalau dia jin, maka dia akan faham, dia akan keluar. Tapi kalau dia tak keluar, maksudnya dia adalah binatang dan ketika itu harus untuk kita membunuhnya. Ini ada dalam hadis, kan? Okay. Dalam mentafsirkan ayat wa qabiluhu, Imam Al-Qurtubi menyebut bahawa dia memberi makna kepada tentera-tentera syaitan. Selain itu, Imam Mujahid berpendapat wa qabiluhu adalah dari golongan jin dan syaitan. Begitu juga pada pendapat yang lain, perkataan wa qabiluhu memberi maksud sebagai generasi ataupun keturunan syaitan. Imam Qurtubi menyebut lagi bahawa mengikut setengah pendapat ulama, ayat ini merupakan dalil bahawa jin tidak boleh dilihat. Dikatakan lagi bahawa harus untuk golongan jin melihat golongan jin. Ini kerana sekiranya dikehendaki oleh Allah untuk memperlihatkan mereka, maka Allah akan membuka hijab supaya dapat dilihat jasad dan tubuh badan mereka. Ini pada orang-orang yang tertentulah. Tapi pada dasarnya jin dan syaitan itu tidak boleh dilihat dan dia adalah golongan yang disebut sebagai satu kehidupan di alam ghaib. Maka jin ini dalam ayat Al-Quran dinyatakan bahawa jin ini dia diciptakan daripada api yang menyala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu, maksudnya jin ini diciptakan sebelum kejadian manusia, dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Imam Ibn Katsir menukilkan riwayat daripada Ibn Abbas menyatakan sesungguhnya jin itu dijadikan daripada api yang marak dan menyala-nyala. Selain itu riwayat daripada Amr bin Dinar menyatakan jin ini dijadikan daripada nyalaan matahari. Dan kehidupan jin dia sama seperti mana kehidupan manusia, iaitu diberikan taklifat, diberikan tanggungjawab sebagaimana diberikan tanggungjawab kepada manusia. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan dia adalah untuk beribadah kepada. Maksudnya jin juga kena solat, jin juga kena puasa, jin juga buat haji. Apa yang diwajibkan kepada kita, itulah juga yang diwajibkan kepada jin. Dan jin ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia boleh masuk ke dalam tubuh badan manusia. Ini ketika mana saya berada di Madinah, saya pernah duduk dalam satu seminar, bukan seminar lah, daurah. Kalau nak belajar tentang perubatan Islam. Jadi kita belajar dulu teori dia, cuma praktikal tak sempat. Teori sempatlah belajar apa ayat-ayat ruqyah, apa bahan-bahan yang boleh digunakan untuk ruqyah. Dan dalam kita duduk daurah itu, dia katakan bahawa jin ini dia boleh masuk dalam badan manusia dengan 3 cara. Sebab tu kita kena wajib percaya. Kalau tiba-tiba ada orang yang elok, tiba-tiba dia bercakap dengan bukan suara dia. Seorang perempuan yang lemah gemalai tiba-tiba boleh jadi kasar, boleh panjat, boleh terbang dan sebagainya. Maka ketika itu ada makhluk lain yang berada pada badannya.
Kerana jin itu dia boleh masuk ke dalam badan manusia dengan 3 perkara. Antaranya yang pertama, bila mana jin itu dihantar ataupun disebut sebagai disihir. Ini yang biasa berlaku bila mana orang dengki, tengok kebahagiaan rumah tangga orang, dia hantar jin masuk dalam badan supaya terpisah hubungan suami isteri. Duduk dengan isteri rasa tak selesa, sebelum ni rasa sayang, rasa cinta, tapi bila duduk dengan isteri dah tak ada kehendak dengan isteri. Tapi bila jauh teringat, bila dekat tak boleh. Ini maksudnya jin yang dihantar dengan penggunaan bomoh ataupun pawang dan sebagainya. Jin yang boleh dihantar, maksudnya dia boleh duduk dalam badan manusia bila mana dengan cara dia dihantar oleh orang-orang tertentu dengan asbab-asbab yang tertentu. Boleh jadi dengki, boleh jadi iri hati, boleh jadi tak suka, cemburu dan sebagainya. Maka itu boleh berlaku. Perkara yang kedua, jin ini juga boleh masuk ke dalam badan manusia dengan cara perjanjian yang diadakan di antara jin dan manusia pada awal keturunannya, ataupun orang Melayu sebut sebagai saka. Dia datang, okey, ni perjanjian dia, kau jaga aku jaga kau. Nanti setiap kali ni dia boleh masuk, pindah kepada orang sekian, pindah kepada anak sulung sekian. Dia buatlah apa-apa perjanjian. Ini kadang-kadang orang kata hantu raya dan sebagainya, yang boleh menyumpahi tuan-tuan dah meninggal, tapi kenapa ada lagi yang berjalan. Ini ada kalanya dia terkait dengan jin yang dikatakan boleh dihantar ataupun boleh dengan perjanjian yang dilakukan. Itu juga boleh jadi. Dan yang ketiga, jin juga boleh masuk dalam badan manusia sekiranya dia suka dan cinta kepada orang tersebut. Ini disebut sebagai jin asyik. Dan inilah kisah yang kita nak bincangkan pada malam ini, yang ada di dalam kitab karangan Imam Ibnu Abu Ad-Dunya dalam kitabnya Al-Hawadith Al-Jinan. Berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jin yang masuk dalam badan seseorang yang kerana dia rasa sayang, dia rasa cinta, dia rasa suka. Ada ustaz, ada, dan saya pernah berjumpa dengan seorang pelajar yang dia kenalan saya. Mak dia tu kenalan, kita kenal masa dia datang umrah. Dia kata anak saya ni ada jin yang suka dekat dia. Masalahnya jin yang duduk itu adalah jin kafir dan beragama Kristian dan orang Filipin. Sebab dia ini duduk di Sabah. Dan memang bila duduk dalam badan budak ni, dia boleh cakap Filipina. Dan budak ni memang tak boleh nak ke mana, memang dikawal. Hatta kalau masuk dalam dewan periksa pun, mak dia kena duduk sebelah. Sebab jin ni memang terlalu cemburu, tak boleh tengok siapa pun, nanti budak ni dia akan jadi tak betul. Dan saya pergi ke rumah dia dan saya tengok budak perempuan tu. Dan memang budak ni tak keluar, dia duduk dalam rumah je. Rupanya dia daripada awal. Dan baru ni juga berlaku kepada kawan baik saya, yang mana adik dia rupanya ada jin yang suka dekat dia. Ni sengah duk berubat lagi ni kan. Penat Abang Sri, dia kata kan. Asal ni je, patutlah adik ni tengok antara dia pelik. Sebab adik dia ni seorang pembersih. Tapi bila jin tu duduk dalam badan dia jadi pengotor, bilik bersepah dan sebagainya. Abang dia marah lah tengok adik dia ni, kenapa bilik bersepah? Dah lah budak perempuan hafal Quran daripada Darul Quran, adik dia ni kan. Bila pergi dia kata eloklah bilik ni bersih, apa yang masalahnya bilik ni? Kemudian bila jin tu tak ada, dia kata ni bilik adik ni kenapa bersepah sangat, macam pelik dia. Mana satu yang betul? Rupanya ada yang menumpang. Jadi kisah ni adalah kisah yang benar, dan ini juga berlaku pada zaman Sayyidina Umar, yang mana ada seorang perempuan, budak perempuan yang disuruh oleh jin kerana dia sayang dan cinta kepada perempuan ni. Maka jangan pelik bila mana kita dengar ada orang hilang tak jumpa-jumpa, masuk hutan dan sebagainya. Boleh kata kadang-kadang kita dengar kata sorok orang-orang dunia dan sebagainya. Maka benda tu kalau daripada segi kisah yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar, dia tak jauh berbeza. Dan nanti juga ada sebuah hadis, walaupun hadis itu adalah hadis yang dhaif, yang bagaimana Nabi SAW bercerita dengan isteri-isterinya berkaitan tentang seorang lelaki yang telah disorok oleh sekumpulan jin. Kan kita baca dalam buku ni. Okey. Dalam kitab Al-Hawadith yang dikarang oleh Imam Ibnu Abu Ad-Dunya, dia datangkan sanad kepada kisah ini, iaitu daripada Abu Bakar bin Muhammad bin As-Sakan. Dia menceritakan daripada Muhammad bin Ziyad Al-Kalbi, yang diriwayatkan oleh Al-Ala bin Burd bin Sinan, daripada Al-Fadl bin Habib As-Sarraj, daripada Mujalid, daripada Asy-Sya'bi, daripada An-Nadir bin Amru Al-Harisi. Beliau mengatakan, maksudnya cerita ini adalah kisah yang bersambung, ada sanad dia, orang ni cerita ke orang ni, maksudnya kisah itu kemudian sampailah kepada Imam Ibnu Abu Dunya ni, dia bukukan. Maka dia kata pada zaman tersebut
dia kata semasa kami belum meluk Islam, ketika dia berada dalam keadaan jahiliyah, kami ini mendiami sebuah tempat berdekatan dengan sebatang anak sungai. Penempatan mereka adalah dekat dengan sungai. Pada suatu hari, Mujallid dengan dia kata ni Amru bin Al-Harisi ini, Nabi bin Amru Al-Harisi ini, dia kata dia ada seorang anak perempuan dan dia pernah mengarahkan anak perempuan dia untuk mengambil air daripada sungai tersebut. Dia kata pada suatu hari aku telah memutuskan anak perempuanku untuk pergi ke sungai untuk mengambil air. Malamnya anak perempuanku ni bila diarahkan pergi ke sungai tak balik-balik. Tunggu tak balik. Asalnya arah pergi ke sungai, tapi bila tunggu air tu tak sampai-sampai. Kemudian dia cari tak jumpa. Tak ada tanda-tanda yang budak ni tenggelam ke, hilang ke kan. Kotlah ada selipar boleh kata jatuh dalam sungai, cari hilang tak jumpa, tapi tak ada tanda, tak ada kesan. Selepas sekian maka dia kata pada suatu hari aku telah memutuskan anakku untuk pergi ke sungai untuk mengambil air. Malamnya anak perempuanku tidak kembali selepas sekian lama kami menunggunya. Akhirnya kami telah mencarinya di kawasan anak sungai itu, tetapi kami gagal menemuinya. Tak jumpa-jumpa anak dia. Maka dilakukan pelbagai usaha, ternyata kami benar-benar telah kehilangannya. Jadi bila cari merata tak jumpa, tak ada. Tunggu kan kesan tengok anak tu lemas, ada jenazah, ada mayat yang terapung ke, tak ada juga. Tengok mana-mana kesan orang ambil ke, tak ada juga. Akhirnya dia berserah, tak adalah rezeki dia untuk dapat ada anak. Itulah kan, maksud anak perempuan tu hilang. Akan tetapi dia kata benda ini berlaku semasa pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab, yang ketika itu Saidina Umar menjadi khalifah. Kemudian dia cerita lagi, dia kata setelah lama menanti, katanya dia tunggu anak dia tak balik-balik. Tiba-tiba dia kata ketika aku sedang duduk di hadapan rumah, duduk depan rumah, tiba-tiba aku terlihat kelibat seorang manusia yang akhirnya aku kenal pasti ia merupakan anak perempuanku yang hilang sejak sekian lama. Maka aku mendakapnya dengan kuat kerana rindu, lantas bertanya kemanakah dia telah menghilangkan diri dalam jangka masa ini. Lama tunggu anak tak balik, tiba-tiba duduk depan rumah nampak kelibat budak perempuan. Dia kata ini tak lain, ini adalah anak aku. Maka dia pergi, dia tengok betul-betul anak dia. Maka dia peluk dan dia tanya, mana pergi menghilang diri ni, lama tak ada ni, ke mana menghilang. Akhirnya anak dia yang kelihatan kusut masai, anak dia pun dah tak macam mula-mula pergi itulah, kusut masai dan kurus kering. Itu akhirnya dia menceritakan pengalamannya bahawa dia telah dilarikan oleh sekumpulan jin semasa mengambil air di anak sungai beberapa tahun sebelum itu. Bukan sekejap, bertahun-tahun. Jadi benda ni tak pelik lah kalau ada orang hilang yang tiba-tiba disorok. Saya ada seorang kawan kelas saya, dia cerita mak dia mengandung, tapi dah cukup dah nak bersalin. Pada waktu nak bersalin, tiba-tiba doktor kata anak dalam kandungan dah tak ada. Dia pun pelik, mana pergi adik dia kan, menunggu adik yang lahir tapi tak keluar. Mungkinlah boleh jadi juga masa tu, wallahualam lah. Tapi kalau kita tengok kisah-kisah begini, maksudnya kita tak boleh nak menafikan, dan boleh jadi ianya adalah berkaitan tentang alam-alam gaib yang kita tak nampak. Kemudian disambung lagi, jadi bila ditanya kepada anak perempuan ini, walaupun berada dalam kalangan jin begitu lama, tetapi gadis itu tidak pernah diapa-apakan oleh mereka. Golongan jin ini kemudiannya telah memeluk Islam. Jin kafir ini akhirnya dia memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam, jadi dia ni bernazar. Jin ni bernazar, dia suka kat budak perempuan ni, jadi dia sorok budak perempuan ni. Bila dia dah memeluk Islam, rupanya dalam jin pun dia ada peperangan antara sesama mereka. Jin sama je, ada jin ahli sunnah wal jamaah, ada jin syiah kan, ada jin, maksudnya itu macam mana kehidupan manusia, begitulah kehidupan jin. Dia ada, dan mereka ini saling berperang antara sama sendiri. Macam mana boleh tahu? Rupanya jin ni dia cakap lah, dia kata kat sini, golongan jin ini akhirnya telah memeluk Islam, maka telah berlaku suatu peperangan di antara jin Islam dengan jin kafir. Maka dalam peperangan ini, jin Islam ni dia bernazar. Dia kata kalau kami menang dalam peperangan ini, maka budak perempuan ni kami akan kembalikan dia kepada keluarga dia. Itu yang budak perempuan tu boleh terlepas kan. Jadi berlakulah peperangan, dan akhirnya peperangan ini kemenangannya berpihak kepada jin-jin Islam ini. Maka ketika itu
jin Islam ini pun telah melepaskan budak perempuan ini. Ketua kumpulan jin Islam yang menyembunyikan si gadis telah mengisytiharkan jika mereka menang, maka dia akan dikembalikan kepada keluarganya. Maka selepas mendapat kemenangan, mereka telah melaksanakan janji itu dengan pesanan. Dia pesan dekat budak perempuan ni. Dia kata, kami ni sayang kat engkau dan kami ni boleh nak jadi wali kau. Maksudnya kami ni akan bantu kau kalau kau ada masalah. Dia kata, jika kau masih memerlukan bantuan kepada kami, maka serulah kami dengan cara jeritan yang tertentu. Dia pun ajarlah dengan cara, adalah dia punya apa ni, dia punya seruan dia yang tertentu lah. Maksudnya kalau kau perlukan bantuan, kau jerit macam ni, maka kami akan datang bantu kau. Maksudnya dia pesan kat budak perempuan tu, lepas dia dikeluarkan, maka dia kata kalau ada apa-apa, kami akan datang bantu kau. Maka budak perempuan tu dilepaskan. Maka dia kata dekat situ, kalau apa-apa berlaku, kami pasti akan datang membantu kau dengan izin Allah. Selepas itu, seperti mana impian kebanyakan ibu bapa yang ingin melihat anak-anak mereka berkahwin. Jadi perempuan ni pun bila dah dilepaskan, dia anak dara kan, maka ayah dia pun kahwinkan dia dengan seorang lelaki. Maka dia kata, selepas itu, seperti mana impian kebanyakan ibu bapa yang ingin melihat anak-anak mereka berkahwin, maka aku telah menikahkan anakku ini dengan sepupunya. Maka pada malam pernikahan, suami perempuan ni tadi, dia ejek isteri dia. Dia kata, kau ni bukan anak manusia, kau anak jin. Dia dah lah ambil perempuan tu, okeylah dah kahwin, tapi dalam malam yang pertama tu dia kata, kau ni anak jin, kau keturunan jin, kau bukan keturunan manusia. Jadi isteri ni tadi kecil hati, maka dia pun menjerit. Menjerit seperti mana jeritan yang dipesan tadi kan, kalau kau ada apa-apa perkara yang perlukan bantuan, kau jerit. Maka agaknya dia stres. Dia kata, aku ni manusia bukan jin kan. Bila suami dia ejek gitu, cakap gitu, dia rasa stres, dia jerit seperti mana jeritan yang dipesan oleh jin tersebut. Maka pada malam pernikahan, suaminya telah mengaibkannya dengan mengatakan dia bukan manusia tetapi jin syaitan, lantas menyebabkan dia menjerit. Jadi bila dia menjerit, jeritan itu telah didengari oleh keluarga angkatnya, iaitu kumpulan jin Islam tersebut. Maka keluarga angkatnya pergi ke tempat perempuan itu. Keluarga jin itu amat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh suami perempuan itu, sehinggalah jin itu mahu mencongkel kedua biji mata lelaki tersebut. Jadi dia betul-betul nak mempertahankan perempuan ni lah. Jin itu menerangkan bahawa dia menjaga perempuan itu ketika jahiliahnya kerana cinta, dan dia juga menjaga perempuan itu ketika Islam kerana agamanya. Kalau sebelum ni dia jaga perempuan tu sebab dia suka kat budak perempuan tu, tapi bila dia dah memeluk Islam, dia jaga perempuan ni kerana agama yang ada pada perempuan tersebut. Mungkin boleh jadi ketika tu dia masuk dalam badan ke apa ke, Wallahualam lah. Tapi maksudnya dia boleh menyampaikan apa yang dia nak sebut tu. Maka ketika itu suaminya lantas bertanya kepada jin tersebut. Dalam bercakap-cakap tu, jin ni kan, yang suami ni dia tanya dekat jin tadi tu, dia kata, boleh tak kau ajar kepada aku apakah rawatan yang paling mujarab kalau orang yang ditimpa demam ar-rib'u. Kat sini saya pun tak tahu apa demam ar-rib'u, tapi nota kaki dia kata ar-rib'u ini sejenis demam yang berlaku pada hari pertama, kemudian dia baik, hilang selama 2 hari, tetapi kembali semua kepada hari yang keempat. Hari pertama demam, baik 2 hari, kemudian datang balik demam. Macam itulah demam yang tak ni lah. Kemudian dia kata, kalau orang kena demam macam tu, apa ubat dia? Maka jin itu kemudian dia kata apa? Jawapan dia adalah dengan menggunakan sejenis serangga melata di atas air. Saya pun tak tahulah binatang apa, tapi dia kata ada binatang yang melata di atas air. Dia kata seolah-olah seperti laba-laba yang diambil sebahagian daripada kakinya, daripada macam dia, maknanya binatang yang atas air itu ada kaki, kemudian kakinya diikat dengan benang, lalu diikatkan pula di atas lengan sebelah kiri. Macam mana yang dia buat, Wallahualam. Tapi itulah dalam nas cerita ini. Kemudian dia diminta untuk melakukan perkara itu kepada orang yang sakit, insya-Allah dia akan sembuh. Ini maksudnya kisah yang pertama berkaitan bagaimana berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana jin ini dia boleh menyembunyikan manusia dan dia boleh kembalikan manusia tersebut kepada keluarganya. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah sebuah kisah daripada hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya semak hadis ini, bila saya buka, rupanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ada didhaifkan oleh sebagian para ulama, tetapi dalam bab bukan dia berkaitan tentang suatu akidah, maksudnya sekadar penceritaan, maka di sana dia ada dibenarkan. Mungkin sebab itulah Ustaz ataupun Datuk Zahazan ni dia bawa cerita di dalam kitab ini. Kisahnya adalah berkaitan dengan suatu hari Nabi SAW dia duduk-duduk dengan isteri-isterinya. Kita tahu Nabi SAW berpoligami. Satu ketika Nabi pernah mempunyai 9 orang isteri dalam satu waktu. Dan mereka ini mempunyai hubungan yang rapat. Suatu hari Nabi duduk dengan isteri-isteri dia. Dia kata kat sini, suatu malam Rasulullah berbual dengan para isterinya. Mereka asyik bersembang, berbincang, hingga salah seorang daripada mereka dia sembang-sembang, cerita-cerita sama-sama isteri dengan Nabi ada, kan? Nampak keluarga yang bahagia. Dekat sini juga dalil bagaimana Nabi SAW pada waktu yang tertentu Nabi duduk, ambil masa duduk dengan isteri-isteri, bersembang, berbincang, maksudnya bergurau. Maka ketika itu seorang isteri Nabi dia telah menceritakan satu peristiwa ataupun satu kisah yang kisah tu tak masuk akal. Maka telah disampuk oleh seorang isteri yang lain. Maka dia kata itu adalah cerita yang khurafat, kan? Adalah seorang isteri dia cerita-cerita, maka isteri ni sambung, dia kata ini cerita khurafat je, mungkin begitulah. Maka ketika itu Nabi SAW sambung. Nabi tanya dekat isteri-isteri Nabi, kamu tahu tak apa itu khurafat? Dia tanya kat isteri-isteri dia, tahu tak khurafat tu apa? Kita kalau ditanya khurafat tu apa, kita akan benda-benda yang menafikan tauhid, kan? Benda khurafat, anak dara kalau lalu bawa bawa ampai baju nanti tak dapat jodoh, contohnya, kan? Kalau duduk atas bantal nanti tumbuh bisul, maksudnya benda-benda yang kita kata ini khurafat ni, jangan percaya. Contoh kalau gitulah, kan? Kadang-kadang tak boleh menyanyi dekat depan tangga lah, orang hafal Quran tak boleh makan kepala ikan, nanti susah nak menghafal, kan? Jadi kita akan kata ini khurafat. Tapi tahu tak sebenarnya khurafat tu apa? Nabi tanya kepada isteri-isteri dia. Tuan-tuan tahu apa khurafat? Sebenarnya khurafat ni apa? Saya baca kisah ni baru saya tahu. Rupanya Nabi kata, Nabi tanya kat isteri-isteri Nabi. Nabi kata, tahu tak kamu apa itu khurafat? Maka Nabi SAW cerita dekat isteri dia. Dia kata, khurafat ini sebenarnya adalah seorang lelaki. Khurafat ini nama seorang lelaki yang dia berasal daripada Bani Uzrah. Nama lelaki tu khurafat. Jangan letak nama anak khurafat lah. Walaupun nama dia adalah khurafat, nama lelaki tu nama dia khurafat. Dia daripada Bani Uzrah. Dan kisah dia ni pernah ditawan oleh segolongan jin pada zaman jahiliah. Lelaki yang nama khurafat ini dia pernah diculik oleh sekumpulan jin ketika itu pada zaman jahiliah. Maka setelah lama dia menjadi tawanan, akhirnya dia dibebaskan. Bila dia dah ditawan, macam perempuan tadilah, tawan lama, tiba-tiba dia dibebaskan. Lelaki yang bernama khurafat ini, bila dia dah dibebaskan, orang tanyalah, kamu pergi mana khurafat? Kan? Lama tak nampak, menghilangkan diri ke mana? Maka dia pun katalah, aku ini telah ditahan ataupun ditawan oleh sekumpulan jin. Kan? Lepas tu orang tanya, apa benda yang berlaku dalam kehidupan kau? Maka dia kata lelaki yang bernama khurafat ini akhirnya dia menceritakan pengalaman anehnya sepanjang dia hidup di dalam alam jin. Kan? Dia pun ceritalah. Dan cerita-cerita yang dia bagi tahu ni semua cerita-cerita yang manusia tak boleh terima, yang tak masuk di akal. Bermula daripada situ orang akan kata, bila dengar cerita yang tak masuk akal, orang kata ini cerita khurafat. Ini cerita khurafat. Kan? Maka dengan sebab itu kekallah sampai ke hari ini, setiap benda yang tak masuk akal maka orang kata ini cerita khurafat. Sebab asalnya bermula, kata Nabi, yang khurafat ini ketika mana dia diculik oleh sekumpulan jin, maka dia cerita orang tak percaya, kan? Contohlah duduk alam jin, boleh terbang dan sebagainya, orang kata ini kisah khurafat. Khurafat yang cerita, akhirnya setiap benda yang tak masuk akal akan dinisbahkan kepada khurafat. Maka dia kata dekat sini, lelaki yang bernama khurafat ini telah menceritakan pengalaman anehnya sepanjang kehidupannya di alam jin. Walhasil orang yang sukar mempercayai ceritanya itu menggelar sebarang maklumat yang pelik dengan nama cerita atau khabar, akan kata ini adalah cerita khurafat.
sampailah kepada kita. Maksudnya nama dia masyhur sampai ke hari ini. Setiap benda yang pelik maka orang akan nisbahkan kepada khurafat. Ini cerita khurafat, kan? Anak dara duduk bawah tangga lalu bawah tak boleh sekian-sekian, itu khurafat. Duduk atas atas bantal nanti tumbuh bisul. Padahal dia ada benda lain yang dia nak bagi tahu, jangan duduk atas bantal tu, tak bagus sebab tu letak tempat kepala. Tapi dia bawa cerita-cerita yang macam tu supaya anak-anak ni takut. Itu adalah semua cerita khurafat. Asal khurafat itu adalah seorang lelaki. Dan kisah ini bukan kisah dongeng, tuan-tuan, tapi dia adalah kisah yang diriwayatkan. Dia kata demikianlah seperti yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah, hadis nombor 253. Kalau tuan-tuan buka kitab Syama'il Muhammadi, maka tuan-tuan akan berjumpa dengan kisah yang berkaitan tentang lelaki yang bernama Khurafat, yang asalnya adalah seorang lelaki yang pernah disorok oleh sekumpulan jin. Itu antara kisahnya lah. Kemudian dalam ni juga dinyatakan bahawa Nabi SAW pernah berdakwah golongan-golongan jin ni. Suatu hari Nabi SAW membaca ayat Al-Quran, kemudian golongan jin ni dengar. Maka ketika itu mereka mendengar dan akhirnya Nabi dakwah mereka dan mereka ni memeluk Islam. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah di Masjid Jin. Tuan-tuan tahu siapa yang pergi ke Mekah, dia ada satu masjid yang dinamakan Masjid Jin. Masjid Jin ni kedudukan dia adalah dekat dengan kuburan Ma'la. Kalau zaman dulu-dululah sebelum berlakunya pembesaran Masjidil Haram ni, tuan-tuan mungkin sempat kita keluar daripada masjid ataupun menghala ke arah Marwah tu, kemudian kita keluar situ, dia ada satu bazar. Keluar tu dia akan jumpa yang pertama Masjid Kucing. Orang akan kata Masjid Kucing. Lepas daripada Masjid Kucing tu akan ada Masjid Jin. Dan dikatakan dah disitulah tempat di mana golongan jin ini telah pun mengucapkan kalimah syahadah kepada Rasulullah SAW. Maka ini bertepatan dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Jin, ayat 1 hingga ayat 2, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Ketika Nabi membaca Al-Quran, golongan jin ini dengar Nabi baca. Lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kamu beriman kepadanya, dan kami tidak sesekali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Dr. Wahbah Zuhaili menyebut di dalam tafsirnya bahawa ayat di atas menerangkan terdapat berbagai faedah daripada kisah dalam ayat ini. Antaranya, dia menjelaskan bahawa golongan jin juga diberikan tanggungjawab mengikut syariat Islam seperti mana golongan manusia. Begitu juga di antara kalangan mereka itu terdapat golongan yang beriman, dan mereka menyeru kepada golongan jin yang kafir agar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh makhluk termasuk jin dan malaikat manusia. Maksudnya jin ni dia tak ada nabi. Nabi dia adalah daripada golongan manusia. Antaranya adalah Nabi SAW selain menyeru manusia kepada beriman kepada Allah, dan Nabi juga menyeru golongan jin ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nak kata dekat sini, jin ini ada jin Islam, ada jin kafir. Maksudnya yang jin Islam, maka dia akan beramal dengan apa yang diperintahkan oleh agama, dan jin yang kafir ini, maka mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dan dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa makanan jin ini adalah terdiri daripada tulang yang padanya ada lebihan-lebihan daging. Kan kalau kita buat sup tulang tu dia ada lebih-lebih daging, maka itulah makanan kepada jin. Dan juga jin ini juga memakan benda-benda yang kotor.
Seperti najis-najis binatang, darah. Sebab tu kena hati-hati. Utamanya kalau orang perempuan, bila mana dia darah haid, dia tu kena dibersihkan. Dan juga jin ini juga makanan dia adalah asam. Kan? Sebab tu kami dulu masa sekolah, cikgu ustaz-ustaz bila tangkap budak-budak mokok ni, kamu ni apa, golongan jin ke? Jin je yang ambil asam ni kan. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana sesuatu pemujaan yang dia nak panggil jin, maka dia akan gunakan asam. Kan, dia ambil asap kumian dan sebagainya, kerana dekat situ dia adalah merupakan makanan jin. Ini ada dalam kisah ni lah. Dan kita azan dulu, nanti kita akan baca apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang kita dengar tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Jadi hikmah dan pengajaran daripada kisah yang telah kita sama-sama kongsikan
sebentar tadi, yang pertama adalah kewajipan kita mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk tujuan beribadah kepadanya. Itulah tujuan agung yang sentiasa perlu diingati. Maksudnya bukan hanya manusia ditaklifkan dengan mentauhidkan Allah, tetapi juga golongan jin juga Allah telah memberikan satu tanggungjawab untuk mentadbir bumi ini dan juga untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW juga sampai kepada golongan jin. Sebagaimana manusia terdapat dalam kalangan bangsa jin yang beriman dan ada yang ingkar, maka golongan yang berjaya kelak pada hari akhirat adalah orang yang beriman kepada Allah, tidak kira sama ada jin ataupun manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga dan neraka, tempatnya adalah untuk golongan jin dan manusia. Bagi yang taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat kenikmatan yang kekal di hari akhirat berupa syurga. Kalau dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka dekat sini kita lihat bahawa dakwah itu adalah kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang kalau ada orang yang kena masuk jin, dan jin tu adalah jin yang bukan Islam, maka diseru dia supaya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah, maksudnya Nabi SAW juga pernah mendakwah, maka begitu juga dalam bila mana diketahui bahawa ada jin-jin tersebut yang tidak beriman, maka diseru mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah jin pun buat haji. Satu masa ada satu kumpulan pelajar-pelajar daripada Mesir, pelajar lelaki dan pelajar perempuan, dia datang buat haji. Bila sampai dekat Madinah, dia minta bantuan daripada pelajar-pelajar Madinah ini untuk jadi mutawif lah, bawa pergi ziarah. Dan ketika tu dibawalah mereka-mereka ni naik dekat Jabal Ar-Rumah, Bukit Pemanah. Bukit Pemanah yang ada dekat Bukit Uhud. Yang ni sebab masa tu kita expo kan, jadi sampailah berita tu kat kita. Dia kata bila mana dibawa kumpulan-kumpulan ni naik dekat Jabal Rumah ni, tiba-tiba salah seorang daripada pelajar perempuan tu pengsan, dan bila mana dia sedar, dia bercakap dalam bahasa Jawa. Dan dia bukan orang Jawa. Dia orang Pantai Timur. Tapi bila dia sedar tu, dia cakap Jawa. Kan? Maka ketika itu tahulah orang itu maksudnya ada jin yang tertentu yang telah masuk dalam badan dia mungkin, dan jin tu pun mungkin buat haji masa tu. Agaknya dia datang haji, dia tengok budak perempuan ni, dia suka, dia masuk. Kan? Adalah masa tu kita pun dengar lah, masa tu sampailah berita kat kami. Dia kata, oh, Ustaz macam mana ni? Ada banat kena ni, ni ada jin. Dia cakap bahasa Jawa, memang tak faham. Ni padahal banat tu bukan orang Jawa, dia belah daripada Pantai Timur sampai Kelantan ataupun Terengganu dah pada perempuan tu kan. Maksudnya bolehlah, boleh jadi benda tu. Dan dia pun golongan jin ni pun dia sama, buat haji, sembahyang, puasa. Sebab tu bila mana kita berada di masjid, jangan kita sangka kita saja, sebenarnya ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kasih dan cinta yang sebenar adalah berdasarkan kepada keimanan, bukan kepada hawa nafsu. Pasangan suami isteri sebaiknya cuba menyelesaikan masalah atau salah faham tanpa menggunakan kata-kata kesat. Ni yang tadi suami isteri tadi kan, dia kata kat isteri dia macam-macam, akhirnya isteri dia stres, jerit, tak tahu rupanya orang ni jin kawal dia kan. Tak pasal dia datang nak tolong. Maka benda tu boleh berlaku lah. Kemudian sentiasalah kita melazimi zikir-zikir dan doa-doa pendinding. Antara hadis yang sahih yang mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk dalam satu rumah yang baru diduduki, kemudian dibacakan padanya surah Al-Baqarah, maka rumah tersebut tak akan diganggu oleh jin dan syaitan. Ini ada pengalaman jugalah saya, bila mana ada orang dia jiran dekat kampung saya lah. Kebetulan masa tu saya di kampung, dia mengadu, dia kata dia ni sewa rumah orang India yang beragama Hindu kan. Jadi rumah tu dah dibasuh, dah disertu, kemudian duduk, tapi tiap malam dia ada gangguan macam makhluk lah. Dan dia macam dia rasa benda tu tak menyenangkan. Jadi dia kata, boleh tak tolong tengok? Saya kata, saya tak tahu, tapi saya yakin dengan hadis Nabi, kalau rumah yang dibaca dengan surah Al-Baqarah, maka dia akan terhindar daripada gangguan-gangguan jin dan syaitan. Maka masalah tu kita bacalah surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah tu 3 juzuk kan, hampir 3 juzuk tu kita baca, dan selepas tu Alhamdulillah, dan memang tidak ada gangguan daripada jin.
ataupun daripada makhluk-makhluk ini. Jadi kena yakin antara perkara yang boleh dilakukan bila mana kita masuk dalam rumah yang baru pindah rumah ni, maka baca surah Al-Baqarah sepenuhnya. Ada orang kata, ustaz nak baca panjang sangat, buka surah aja boleh tak? Biar je kan. Wallah alam, ada kata buka lah juga, tapi yang saya buat, kita baca sendiri itu lebih mustajab. Dan juga jin dan syaitan ini boleh terhalang dengan ruqyah ataupun doa-doa syar'i, antaranya bila mana kita baca 3 kul, terutama pada surah Qul a'udzu birabbil falaq. Itu antara ayat yang boleh ataupun surah yang boleh kita baca untuk dihindarkan diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Dan ada lagi satu surah yang paling power. Ini surah ni dibocorkan, ayat ni dibocorkan rasanya oleh syaitan sendiri. Suatu hari syaitan menjelma sebagai seorang manusia. Dia jumpa dengan Abu Hurairah. Dia cakap dekat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kau nak tahu tak satu ayat yang kalau dibaca golongan jin dan syaitan ni cukup tak? Maka Abu Hurairah tanya, ayat apa? Maka manusia yang tadi menyerupai manusia ni, dia kata, bacalah surah ayat kursi. Dia kata, bacalah ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah pun ambil ilmu tu, dia datang pergi jumpa Nabi. Ini hadis sahih tentang kelebihan ayat kursi. Dia jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, dia tak tahu yang tu syaitan, tapi dia cerita kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi ada seorang lelaki datang jumpa aku. Dia ajarkan aku satu ayat. Dia kata, nak elakkan kena gangguan jin dan syaitan, bacalah ayat kursi. Maka ketika itu Nabi kata, itulah seorang pembohong yang bercakap benar. Pelik Abu Hurairah, dah pembohong tapi ketika itu dia bercakap benar. Jadi dia tanya, ya Rasulullah, apa maksud pembohong yang bercakap benar? Kan? Maka Nabi kata, setan dia memang seorang yang pembohong. Dia suka menipu. Tetapi ketika dia menyampaikan fakta itu kepada kau, dia bercakap benar. Maka peganglah pada ayat kursi. Dan ayat kursi inilah ayat pelindung yang boleh kita amalkan untuk terhindar diri kita daripada perkara-perkara yang kita sebut tadi. Dan apa yang saya sampaikan ni ada dalam kitab ni, tuan-tuan. Jangan sangka saya mereka-reka cerita, dan benda dia ada dalam kitab ni. Dan tuan-tuan boleh rujuk kalau nakkan kesesuaian kisah dua-dua tadi, khurafat dengan kisah perempuan yang disorok oleh jin tu, ada dalam kitab ni. Dan boleh rujuklah kalau nak tengok yang Arab dia pun boleh cari dalam kitab Abu Dunya, kitab apa tadi dinyatakan tu. Jadi saya berkongsi itu sebagai satu ilmu. Mudah-mudahan kita mengetahui bahawa ada kisah-kisah ini yang dinyatakan, yang diceritakan di dalam agama, supaya kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita ini ada alam selain daripada alam kita. Dan insya-Allah pada bulan depan kita akan masuk kepada tajuk berkaitan tentang gurauan Rasulullah SAW. Macam mana Nabi bergurau? Nabi pernah bergurau ke tidak? Jadi kita akan baca kisah-kisah tentang gurauan Nabi SAW. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kita bersama. Segala yang baik datangnya daripada Allah SWT, dan segala yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan, atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan kita semua. Maka kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.